Okay, so Assalamualaikum and good afternoon. Hari ni kita akan masuk chapter baru. Okay, tapi madam dah bagi kerja kan semalam, betul tak? Dah. Betul, madam dah bagi kerja, madam dah bagi video dan madam suruh awak buat nota, short notes untuk awak explain kepada kelas. Randomly madam akan pick siapa-siapa yang saya nak. So saya harap semua dah ready lah. Okay, sebelum tu semalam saya ada hantar pasal UPS 3. UPS 3, lepas tu saya delete sebab tarikh tu salah. Sebab awak ada UPS matematik tak saya hari Isnin. Betul? Naik cuti. Betul tak ni? Ke tak tahu pun? So UPS 3 awak untuk bio hari Selasa. 9 November, Selasa eh? Yes, Selasa. Selasa ke? Okay, Selasa. Pukul 4.10 hingga 4.40 lah. Okay. Dan tahu kan tajuk apa yang masuk? Mutation dan recombinant DNA teknologi. Mutation 7 soalan je. Recombinant DNA teknologi 10 soalan. Ini adalah PB terakhir awak. So bila saya cakap PB terakhir, ini adalah penyumbang markah awak yang terakhir lah untuk awak punya carry mark per 60. Okay, so setakat ni awak dah ada markah per berapa tak sure. Okay, tapi awak ada lagi 17 markah untuk score untuk dapatkan. Kalau boleh dapatlah full mark kan, awak buat online je kan. Okay, so make sure dapatlah markah yang tinggi untuk cover balik awak punya PB sebelum-sebelum ni. Jelas setakat tu? Jelas setakat tu? Okay, jelas. Alright. Okay, next. Macam biasa, madam akan pilih randomly siapa madam nak. Okay, nampak ke? Nampak. Nampak ke? Nampak tak? Nampak. Nampak ke tak nampak? Nampak. Okay, alright. Okay. So, madam pilih je random, madam nak awak present sikit-sikit lah. Amar. Amar? Ada Amar? Yes, ni. Ada Amar Ada. tak? Okay, bagus. So, boleh present lah kerja awak buat semalam, nota pendek awak. Bukalah kamera, tunjuk nota awak. Tunjuk sikit ke, conteng atas kertas pun madam tak kisah, cara awak. Yang pasti awak explain lah apa yang awak dah. Okay. Macam mana nak? Tuan dengar. Macam nak present dia? Saya send So, tajuk gambar ni ke? 9 adalah tajuk reproduction. Awak dah pernah belajar dulu. Macam mana nak present? Awak tekan je present. Awak nak pandang present bawah tu. Medium stop sharing, sekejap, awak share. Okay. Saya tak gambar. Okay, ataupun kalau awak tak ada, kalau awak tak ada komputer, awak buka video je lah, video kamera. Lepas tu halakan ke nota awak. Lagi mudah. Halakan kamera awak. Maksudnya tak perlu tunjuk muka, tunjuk awak punya kertas. Macam tu. Lagi senang lah kalau tanya medium. Okay. Boleh nampak ke video? Tengah, sekejap. Nampak? Okay, zoom lah. Okay. Alright. Tak nampak. Okay. Yang lain nampak? Nampak. Nampak, madam. Dah. Amar, ni tajuk apa ni? Apa? Medium bagi tajuk apa semalam? Medium nak confuse. Chapter. Medium bagi tajuk apa semalam? Medium bagi double fertilization.
Chapter 9. Tajuk apa? Chapter 9. Oh, chapter 9. Hai. Aku saya tak dengar awak cakap Line saya teruk ke line awak teruk Masa video lain. Chapter 9. Lain saya chapter 9. Saya confuse. Dekat channel. Maksudnya awak tak tengok lah video tu lagi. Saya tengok video yang bukan video. Okay. Kat Tengok channel episode. Madam Biology. Salah channel. Tak apalah. Pilih kawan awak seorang untuk gantikan awak. Sudah. Ke nak Madam pilih? Saya pilih Takut musuh pula nanti. Ke awak nak pilih? Awak pilih. Pintar. Cepat. saya pilih. Medium pilih pakai spin. Okay, alright. Okay, awak boleh stop present. Okay, sebentar. Saya maafkan sebab awak buat juga nota tapi tersilap. Tak apalah. Okay. Okay, nampak ke? Okay, orang lain pula. Zulaika. Zulaika ada? Ada Zulaika? Zulaika, cepat-cepat kita ada masa ni. Zulaika, mana Zulaika? Siapa yang dia panggil nama tak present ni, minggu depan dia tuntut awak present awak je. Zulaika. Hilang mana Zulaika ni? Hilang terus. Mana Zulaika? Okay, so next week Madam akan cari Zulaika di untuk present. Next, Madam tak nak buang masa. Okay, J Harish. Faster. Saya Madam. Madam, Okay, tapi saya guna ni Madam, laptop. Guna apa? Saya guna laptop. Macam mana saya nak present? Boleh. Present tekan share screen bawah tu. Nampak tak share screen? Saya tulis dalam Ada bawah tu kertas present now. Awak tulis dalam kertas. Boleh tak buka satu lagi guna phone untuk present? Halakan kamera ke kertas. Boleh? Alright. Okay. Ataupun kalau nak guna laptop kita masuk gambar lah. Yang lain cuba buka kamera sikit. Sebelum tengok nota semua orang lah. Tiba rasa ragu-ragu kan? Semua. Semua tunjuk nota sementara J tengah uruskan nak present. Fatihah, Anis, Daniel, Kabilan, Alia, semualah. Okay, Daniel Ikhwan je baru tunjuk. Aino pun dah tunjuk. Fatihah Akilah dah tunjuk. Diana, Akilah. Ni nak orang sama je. Yang aktif dalam kelas pun orang sama je. Masya, Aisyah. Okay, cantik. Litan Jali buat. Yasmin. Nur Syahira. Harlina, Wan Nur. Faham tak apa yang awak buat? Dua orang tu, Hakimah dengan siapa tu? Awak faham tak yang awak buat ni? Tengok video tu. Adrina, Hanif. Faham tak? Senang kan? Faham lah cakap Madam. Faham senang kan? So untuk tajuk ni banyak sangat proses. Madam nak awak belajar cara macam mana awak nak fahamkan proses tu. Okay, Yimeyi, Nurha, Yasmin, Farhana, Aishwarya. Okay, J dah ke belum? Habis lah setengah jam kita kan. 15 minit. Nurha dah. Okay. Apa lagi tak tunjuk ni? Alia. Wah cantik. Alia lukis sendiri tu. Awak lukis?
buka lah voice sikit, Madam tak dengar. Alia Atikah. Ya, madam. Tunjuklah sikit kawan nak tengok. Tunjuklah lama sikit. Awak guna tab Ya, madam. Okay, bagus. Okay, next tajuk Alia Bizan lah. Gitu. Tiba kena kan. Dah ke? Saya upload dalam laptop madam. Nanti Alright. saya nak present. Okay. Ada yang tengah quarantine kat college ke? I mean quarantine sebab kawan yang positif. Ada? Kawan. Ada? Ada. Ada. Ada yang positif tak gelar madam? Ada tak? Ada tak? Kecuali yang kat rumah. Siapa yang mesej saya? Baiklah kita doakan. Kawan awak ada seorang positif Madam tak ingat lah kat lelaki. So dia tak boleh balik matrik. Okay Aziz. Okay apa tu Aziz? Tunjuk dekat sikit. J, lama lagi ke? Dah siap madam sudah. Sikit lagi. Alright. Saya present sekarang ni madam. Okay. Nampak kan bawah tu share screen. Present now. Alright. Madam sekarang saya explain. Okay. Okay, boleh mula je. Oh, okay. Okay. A double fertilization in angiosperms occurs between the male reproductive organ and the female reproductive organ. Okay. So before fertilization, the ovule has to undergo some changes. So initially, the ovule contains one reproductive cell known as megaspore, also known as the mother cell, which is diploid. And then the megaspore undergoes meiosis to produce 4 haploid megaspores, each are haploid. And then 3 of the megaspores degenerate, leaving 1 of the haploid megaspore behind. Okay. So the left out megaspore expands and undergoes Yang structure tu tak ada structure saya tak lukis madam. Saya tak lukis structure. Okay, it's okay. Continue. Okay. The left out haploid megaspore expands and undergoes mitosis twice to produce 8 haploid nuclei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Okay, and then within the embryo sac, cell walls form in each of the nuclei. Okay. So
three nuclei are the opposite of the are formed at the opposite of the microply. It moves up. Three at right in front, um, right microply at the entrance, and then two in the middle. Okay, this is known as the micropyle, the opening, and then the egg cell, one egg cell, and then two synergic cells, and three endothelial cells at the top. The egg cell and the central nuclei, the egg cell and the central nuclei becomes part of the double fertilization. It is urgent medical. Okay, yang lain faham tak? Lain faham tak? Dah tengok video kan? Faham ke tak? Faham. Faham? Semua faham Okay, so ini adalah tajuk tajuk apa ni? Mega cara development of pollen grain ke? J Harish? Double fertilization. Ni adalah double fertilization. Should be ada yang explain pasal before this kena explain. Boleh tak ni? Siapa nama tadi? Atika. Atika explain pasal structure pula. Tadi awak lukis tu structure kan Atika? Okay, thank you J. Okay, saya stop share screen. Okay Atika. Tolong present. Okay, alright. Atika tolong present structure yang. Okay. Alright, okay. Boleh nampak? Boleh. Nampak. Gambar keluar tak medium? Jelas, sangat jelas. Yang untuk yang mula, yang ni stamen ni adalah untuk reproduction lelaki. Kita ingat man. So dia ialah lelaki. So apa yang ada dekat stamen ni ialah anther dan juga filament. Anther ni dia produce pollen. Dia produce pollen. Dengan filament ni dia punya function dia lah untuk support anther ni. Kalau yang untuk perempuan punya, female punya production organ, yang atas sekali ni stigma, ataupun kita cara nak ingat dia sticky stigma sebab dia melekit ke atas dia. Lepas tu yang tengah-tengah ni adalah style. Yang bawah sekali ni adalah ovary. Dia punya function dia, tempat ovary ni adalah tempat fertilization berlaku, dan dia ovary ni akan develop into fruit. Lepas tu yang ni ada petals dengan sepal. Tu je dia punya structure. Faham lain sikit je lah structure dia sebenarnya, betul tak? So dia ada dua part iaitu male dengan female. So male adalah stamen sebab dia ada man kat situ, dan dia ada EF lah, saya selalu ingat EF, dan dia ada sikit berbanding female macam biasa. Lelaki biasanya sikit daripada perempuan. So dia punya structure pun ada sikit je lah, ada anther dengan filament sahaja. So carpel ada 3, ada stigma, style dengan ovary, SSO. Okay, and then sepal tu macam biasalah tahu petals untuk abstract, bees ataupun apa-apa insect. Okay, Atika ada buat ni microsporocyte jadi apa-apa semua tu, formation of male gametes ada? Apa terus? Tak ada. Atika
Yang batch dekat apa? madam. Double fertilization. Tak, yang tu double fertilization. Tak apalah, okay. So, thank you. Bagus, lukisan yang bagus. Super simple. Okay. So, madam akan masuk Okay, untuk madam. yang untuk apa nama ni? Alright. Madam akan explain ya. Okay, nampak tak? Nampak. Okay, so kat sini tadi kawan awak dah explain. Okay, kawan awak dah explain bahawa ini adalah male parts. Okay, yang okay, so ini adalah male part kita dan ini adalah female part kita. So female part kita ada 3 benda lah dan male part kita ada 2, iaitu anther dengan filament. And awak tahulah atas anther ni akan ada pollen grain. Okay, so sekarang kita nak tengok male reproductive organ stamen. Kita dah tengok benda tu. Kita dah tengok juga male reproductive organ iaitu carpel ataupun pistil lah. Okay, tapi kita nak tengok macam mana formation of male gametes occur dalam microsporangium dan macam mana formation of female gamete occurs in megasporangium. Okay, so ini adalah dia punya simplified diagram. Okay, kalau nak tengok detail kita akan tengok dekat sini. Okay, faham? Iaitu page belakang lagi. Jelas setakat tu? So madam terus pergi pada sini lah supaya madam boleh terus explain secara detail. Okay? Dapat? Dapat. Dapat tak ni? Okay. So kalau tadi kita tengok ini adalah bahagian anther. Okay. So ini adalah filament kita dan atas ni ada anther. Okay. So ini adalah anther. So dekat sini dia cakap pollen grain develops in the anther. Maksudnya dekat dalam anther. So kalau kita buka anther tu, what happen is ataupun kalau kita cross sectionkan the anther, cross sectionkan dia ataupun kita besarkan dia, so dia akan nampak bentuk macam ni. Ini kalau madam cross sectionkan bahagian anther. Okay, setakat tu faham? Faham? Faham. Okay, so yang warna red ni setiap satu ni adalah micro sporangium. Okay, jelas. So ada berapa microsporangium kat sini? 4. Ada 4 microsporangium. Dan bila banyak macam biasalah plural ataupun singular kita panggil dia sebagai microsporangia. Okay, so 4 ni adalah 4 microsporangia ataupun setiap satu kita panggil microsporangium. Okay, macam kita human, gametes mana lagi besar? Gametes female ke gametes male? Compared to ovum dengan Female. yang mana? Female. So sama juga dengan plant. Plant pun benda sama berlaku iaitu gametes female lagi besar daripada male. So untuk male kita panggil micro, untuk female kita akan panggil mega. Itu je beza dia. Jelas setakat tu? Jelas setakat tu? Jelas. Jelas. Okay, so dalam microsporangium ni akan ada sangat banyak microsporocyte. Microsporocyte. Okay. Dalam microsporangium ni dikenali juga sebagai pollen sac. Sac tu adalah kantung. So dia ada pollen yang kantung kepada pollen lah kan. Okay. So pollen sac ni contain a large number of diploid microsporocyte. Okay. So dia ada sangat banyak microsporocyte. Okay. Jelas setakat tu? Setakat tu jelas? Jelas. Okay. So microsporocyte ni bila kita try besarkan, ini adalah rupa microsporocyte. Dia adalah sejenis sel lah.
Okey, itu adalah microsporocyte dan microsporocyte ini adalah sporocyte 2N. Okey, dapat faham setakat tu? Faham? Microsporocyte, okay, setiap satu microsporocyte ada banyak. Kita highlight satu lah, kita tengok satu. Each microsporocyte akan undergo meiosis dan awak tahu meiosis akan hasilkan daripada satu sel jadi berapa sel? Jadi 4 sel, betul tak? Betul. Betul. So assume this is 4 cell lah. So dia akan undergo meiosis. Okay, so ini adalah proses dia, undergo meiosis dan dia akan divide by meiosis untuk produce 4. Satu ni kita panggil sebagai apa? Microspores. Dan sekarang dia N lah sebab ini adalah proses meiosis. Okay, sporocyte jadi spore. Sporangium, sporocyte, spore. Itu je. Dia berubah kat belakang je. Dia masih micro sebab dia adalah male. Jelas cakap tu? Jelas cakap tu? Jelas. Okay. Kita akan ambil satu ni. Kita tengok jadi apa. So satu ni. Satu single microspore ni pula. Okay. Akan sambung dengan undergo. Okay. Mitosis. Kalau mitosis jadi apa? Tidak N dah ni. So dia masih N mitosis, betul? Betul. Betul tak? Betul. Tapi untuk mitosis satu sel jadi berapa? 2. Satu sel akan jadi berapa? 2. So dia akan jadi 2 sel lah kat dalam ni. Okey, jelas cakap tu? Jelas. Jelas, madam. Jelas, okey. So dia akan produce a haploid male gametophyte yang bernama pollen grain. Okey, so dia akan jadi 2 sel dan dia akan dipanggil sebagai pollen grain. Okey, pollen grain ada 2 sel iaitu generative cell dan juga tube cell. So tube cell ni yang akan buat ataupun hasilkan pollen tube waktu proses double fertilization yang kawan awak dah cerita tadi. Okay. So during pollen grain ni adalah thick resistant cell wall called axin. Okay. Kau nampak dekat tepi-tepi ni, nampak dia ada macam ni. Okay, dia ada thick cell wall, resistant wall dengan axin dengan intin lah yang menyebabkan dia agak sticky. Kenapa dia sticky? Okay, so basic sekejap lagi Medi cakap lah. Okay, so during pollination what happen is pollen grain akan transfer daripada anther kepada stigma. Okay, so kalau kita lukis macam ni, this is the stigma kat tengah tu. Dan kita punya anther kat sini. Dekat atas tu ada anther, kat sini ada filament. So atas ni ada banyak pollen grain. Pollen grain bersifat sticky so that bila ada angin ke, ada breeze ke apa, dia boleh stick atas stigma. Faham tak? Faham tak setakat tu? Faham. So from male part, dia nak pergi kepada female part yang kat tengah ni. Okay, dia bawa oleh angin ataupun apa-apa agent. Okay, agent untuk germinate lah. Okay. Okay, so pollen grain transfer from anther to stigma akan undergo germination. Once dia landed je atas stigma, dia akan germinate lah. Yang tu kita akan sambung tengok dekat dalam tajuk double fertilization yang J dah cerita tadi. Okay, faham tak? Faham tak? Faham. Faham. Okay, jelas. Sekarang kita akan tengok female. So female ni macam Madam cakap, dia lebih kurang sama je. Cuma female part dia adalah dekat sini kan. Ovary dia kat sini. Setiap dalam ovary ada ovule, ada banyak ovule. Okay. So female gametophyte ataupun embryo sac develops in the ovule. So highlight dia kalau ini adalah bahagian anther dengan filament. Untuk female kita akan tengok dalam ni lah ovary dengan ovule dia. Okay, so kita akan tengok ovule dia tu. So kalau kita buka ovule dia tu, dia berbentuk macam ni. Ada benda pegang dia, macam tu. So this is the ovule. Ovule ni nama lain dia adalah megasporangium. Okay.
Jelas tak setakat ni? So ini microsporangium, ini megasporangium. Jelas? Jelas setakat tu? Jelas. Jelas, Madam. Okay. So within the ovary, satu ataupun more ovules akan develop lah. So setiap satu ovule ni akan attach to ovary wall. So kau nampak, this is the ovary wall. Okay. Ni ovary wall kan? Okay. Besar ni. Alright. Okay. So dia akan attach dengan ovary wall melalui sesuatu. Benda nama dia adalah melalui short stalk, nama dia follicle. Okay, dapat setakat tu. Dan main body of ovule is nucleus. Okay, so yang ini kita panggil sebagai nucleus dalam ni semua. Okay, dia di-enclosed dan protected by two sheet called intergumen. Intergumen ni yang madam cakap macam yang pegang ni. Ini adalah intergumen. The structure of the ovule ataupun megasporangium. Jelas setakat tu? Jelas setakat tu? Dan Jelas. dekat hujung dia akan ada satu pores ataupun lubang at the end of the ovule dipanggil micropyle. Okay, faham? Faham? Faham. So the other end dekat sini kita panggil chalaza. Yang ni tak jarang lah keluar tapi kita panggil chalaza. The opposite end. Okay. So sama macam tadi, ingat tak kalau tadi microsporangium jadi microsporocyte, lepas tu jadi microspore. Betul. So kita tengok apa jadi dengan megasporangium. Megasporangium contain diploid megasporocyte. Sama tak dengan tadi? Microsporangium contain diploid microsporocyte dan megasporangium contain diploid megasporocyte. Okay, dapat setakat tu dapat faham? So, dalam ni akan ada diploid megasporocyte. Okay, jelas setakat tu? Jelas setakat tu? Dan sambung sama macam tadi, each megasporocyte akan undergo apa tadi? Meiosis. Bila undergo meiosis, dia akan hasilkan berapa sel? 4. 4. So kita assume dia jadi 4 lah. Salah macam ni ke, macam mana ke, ada 4 sel. So this is 4 cell ataupun dia mestilah haploid lah. Sekarang kita panggil dia sebagai megaspore. Kalau madam tak ni di tepi mil tadi sangat senang awak nak nampak. Belakang dia sama je daripada tadi, tengok Sporangium, sporocyte, spore. Sporangium, sporocyte, spore. Waktu jadi spore barulah end. Sama tak? Sama tak? Cuma beza dia dengan yang tadi. Yang tadi empat ni akan undergo mitosis tu tak? Ni mitosis, ni mitosis, ni mitosis. Betul? Each of the microspore akan undergo meiosis. Tapi dekat sini berbeza iaitu di mana 3 daripada 4 megaspores akan degenerate. Tinggallah satu survival of the megaspore. Faham? Faham tak? So this is the only megaspores yang survive. Okay. Okay, one surviving haploid megaspore akan undergo mitosis 3 kali. Kalau mitosis sekali, berapa? 2. Katikan berapa? 2. Mitosis 2 kali? 4. Mitosis 3 kali? 6. 6. 8. Double lah. 8. Pisah. 8. Okay, so lepas dia undergo mitosis 3 kali, what happen is dalam ni akan ada 8 cell. Mitosis berapa kali? 3 kali. Okay, jelas setakat tu? Faham? Dia repeated the mitotic division. Sekarang dia akan ada 8 haploid nuclei dalam ni. Tapi susunan nuclei tu adalah macam ni. Okay, so dia akan jadi, say dia macam ni. Okay. Okay, so dia akan ada 3 kat sini, 2 kat sini, 3 kat sini. Cukup 8?
Cukup. Cukup 8. Okay. So sekarang 2 nukleus move to the center. Nama dia adalah polar nuclei. Okay. 3 nuclei located near the micropyle kat sini. 2 antaranya adalah synergic cell. Satu ni kita panggil egg cell. Yang akan fertilize adalah egg cell lah. Awak tahulah benda tu. Special sikit betul tak? Manakala 3 ni adalah antipodal cell. Antipodal cell ni kita tak tahu apa function dia. Tapi dia adalah antipodal cell. Jelas? Setakat tu jelas? Jelas. Faham? Faham setakat tu? Alright. Itu sahaja macam mana berlakunya perbentukan female gamete. Okay. So saya explain sekali lagi. Untuk fertilization dalam plant ni, apa yang berlaku adalah, okay. So during pollination, pollen grain is transferred from anther to stigma. So macam Madam lukis tadi, dari yang buruk sangat lukis tadi kan. Okay. So kita lukis semula. Okay. So let's say macam ni. Kat sini ada lah kan. Dia punya, ni apa ni? Filament. Filament. Atas filament ada apa? Enter. Enter. Atas dalam enter ada apa? Pollen apa? grain. Pollen grain. Pollen grain. Okay, pollen grain tu adalah male gamete. Okay, so during pollination, pollen grain is transferred from the anther to stigma. Okay, kat sini. So dia akan buat jadi apa? Pollination yang assist by pollinating agent, tak kisahlah wind ke, water ke, insect ke, akan menyebabkan pollen grain absorb semua nutrient, bukan semua, absorb nutrient dengan moisture dekat atas ni and germinates. Okay, setakat tu faham? Dia akan germinate. Okay, jelas setakat tu? Jelas. Yes? Okay, so kalau kita ingat, pollen grain rupa dia macam mana tadi? Ada apa dalam dia? Dalam pollen grain ada apa? Ada Ada 2 tube cell sel. dengan Native cell. Ada 2 sel, betul? Kita ada tube cell dengan generative cell. Okay. So pollen grain absorb moisture semua akan generate. The tube cell move inside the cell. So the tube cell yang warna orange katakan ni. Okay, so satu sel ni. Yang ini akan move dulu, the tube cell. Okay, generative cell kat belakang lah. Okay, so the tube cell move inside the cell and produce a pollen tube. So maksudnya function tube cell ni apa? Produce Pollen pollen tube. tube. Sebab tu nama dia tube cell. So macam mana dia produce pollen tube? Dia akan buka jalan tu macam ni. Jelas? Jelas tak? Okay. So dia buka lah kawasan ni. So sel tu ataupun nukleus dia akan dekat depan dia akan lead the way. Okay. The tube cell move inside the style and produce a pollen tube which grow down the style towards the ovary. So where is the ovary? Ovary akan ada dekat kawasan bawah ni, betul? Betul. Okay, ovary akan ada kat bawah ni. So dia akan ada ovules. Okay, move downwards towards the ovary sebab dia nak pergi ke arah female. Setakat tu jelas and follow by generative cell. So generative cell kita, let's say Madam letak warna biru lah. Okay, ini generative cell, tube cell warna orange kat depan tu. As the pollen tube grows, okay, as the pollen tube grows kat depan ni, kat bahagian sini, okay, the generative cell akan divide by mitosis to form 2 male gametes. So bila dia divide by mitosis, dia akan jadi 2 sel. Betul? Dua-dua sel ni adalah 2 male gamete. Dia tak akan produce kat situ Dia akan produce waktu dia tengah bergerak ke arah female gamete. So let's say kat sini lah dia dah divide by mitosis, dia ada 2 sel sekarang. Faham? Faham? Faham. Okay. And in response to the chemical attractment from the synergic, kalau ingat lagi Madam cakap, let's say dalam ni ada berapa sel tadi? 8 sel. Kan? Ada 8 sel kan? Betul tak 8 sel ni? Betul. Ini tempat buka dia tadi tu lah. Dia pegang macam tu. Okay. Sini ada 3 sel. 2 sel synergic cell. 2 polar nuclei. 3 antipodal cell. 1 egg cell. Okay. Egg cell Madam buat warna hijau. Okay. 1
satu Excel. Function synergic cell dekat micropile ni, dekat tempat buka ni ada dua. Okay, dia ada chemical attractant. Faham tak? Yang ni kalau awak lupa ni dua ni. Dia ada chemical attractment. Faham? Dia ibarat macam kafe kan, tengah masak ada bau. So apa yang berlaku adalah the tube cell akan move downward towards the synergic cell. Sebab dia ada in response kepada chemical attractant dia. Okay, so the tip of the pollen tube akan grow sampailah ke micropyle. Okay, sampai ke sini. Jelas agak tu? Jelas. Jelas, okay. Okay, so bila sampai je the micropyle, when it reach the micropyle, iaitu the pintu masuk kat sini kan. Okay, dah masuk pollen tube tadi saya medium besarkan. Okay, so kat sini kita akan ada tube cell and kita ada apa kat belakang ni dua orang tadi. Dua tadi, apa dia? Tak ada apa kat belakang tadi? Cell. Generative cell dah divide by 2 jadi apa? Dah undergo mitosis. Sperm cell. Male gametes ataupun sperm cell. Boleh sebut sperm cell. Okay. Kita ada 2 male gametes yang follow. So once the pollen tube reach the micropyle, the tube nucleus tadi, ni nucleus dia, nucleus dia akan degenerate, hilang. Sebab function dia adalah hanya untuk produce pollen tube until it reach the micropyle. Sudah reach micropyle, dia akan degenerate, dia akan hilang. Jelas cakap tu? Jelas. And what happen is the tip of the pollen tube ni, dia punya pollen tube ni akan burst. Okay, the tip of the pollen tube ni akan burst, pecah lah ataupun meletup lah. Bila dia meletup, what happen is dia akan release both male gametes into the ovule. Masuklah dalam ni dua male gametes. Faham setakat tu? Faham? Faham? So what happened to these male gametes? Okay, both male gamete ni akan fuse dengan nuclei in the embryo sac. Itu egg cell tadilah, dia akan ni. Nampak ni tiga ni akan fuse together. Ni, nampak? Nampak? Nampak tak ni? Nampak. Okay, so dia akan fuse together. Setiap satu ni N kan? Ni N, ni N, ni N. So dia akan jadi berapa N? Bukan setiap satu ni sekejap One sperm cell fuse with the egg cell to form, silap. Bukan. Sekejap Ada dua sperm cell. Satu akan fuse together dengan egg cell. N dengan N. Jadi apa? 2N. 2N tu adalah zygote lah sebab dia fuse together atau fertilize dengan egg cell. Manakala satu lagi N ni akan fuse together with the polar nuclei. Dekat sini akan jadi 3N. N. Faham? Ini nama dia adalah triploid endosperm. Jelas? Jelas. Function triploid endosperm ni ataupun endosperm ni sendiri, function endosperm ni adalah dia nak bagi nutrien kepada zygote dalam ovule untuk membesar. Okay, faham? Faham setakat tu? Faham. Faham setakat tu? So the ovule ni sendiri akan develop menjadi bahagian biji ataupun seed. The integument ni akan develop menjadi seed coat yang cover the seed. Okay, ovary ni pula akan menjadi the fruits. Okay, so zygote tadi akan develop menjadi embryo lah, isi lah. Okay, jelas setakat tu? Jelas. Okay, Jelas, madam. faham Madam dah repeat dah kawan awak cakap. Madam repeat sekali saja, Madam repeat sekali lagi. So untuk yang ni, dua formation of male dengan female gametes ni, cara paling mudah awak nampak adalah dekat sini. Nampak tak? Dia buat sebelah-sebelah je. Okay, microspores, megaspore. Megaspores tadi akan jadi tak best, kat sini tak best. Okay, dia kena detail sikit. Ni bagi Madam tak detail lah. So awak ikut yang ni, awak buat balik nota awak sendiri. Kat sini tak detail ni, kena ada microsporocyte. Kena ada lah macam tu. Nampak detail. So dia macam termis microsporocyte kalau tanya Madam. So Madam suka lagi daripada microsporangium pergi microsporocyte baru jadi microspores and then mitosis and all that. Sama juga macam ni. Megasporangium, megasporocyte, megaspores. Jelas tak?
Jelas tak? Jelas. 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 Alright, okay. Okay, itu sahaja kot untuk hari ni. Ada apa-apa soalan? Ada apa soalan? Tak soalan dulu. Keyword lagi. Keyword hari ni. Nak keyword benda. Nak keyword generative cell. Okay. Boleh? Boleh? Boleh, madam. Boleh. Boleh madam. Alright, thank you. Boleh. Okay. Thank you madam. Buat revision Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, Thank madam. you, madam. Okay, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Madam, Okay. Ya. Mbak ni masuk ke UPS?